Peluangnya petang ini juga kita boleh isi borang atau go online, isi borang permohonan awal untuk sebagai ekspektasi kata okey boleh tubuh dan kita boleh menggunakan langkah pembuahan. Jadi itulah insyaAllah yang akan berlaku pada hari ini. Tapi kerja saya untuk pagi ini menaikkan selera, menaikkan semangat supaya petang kalau bila nak tubuh tu tak ada lagi lah puas-puas atau beragu ke hati, terus setuju nak tubuh kan. Belajar bagaimana nak mengeluarkan makanan ringan, biskut, seperti kuih tradisional, kepe, nak buat rumah balik, nak ini apa rezeki lagi katanya. Buat hasil kata ini pula sekarang masjid ni kita ini untuk bantu. Dan kalau misalnya ini yang bagi menyokong punya program-program latihan pendidikan ni, kita ada kita punya berbagai rangkaian perkhidmatan telefon telekomunikasi, kita dah dapat apa imbuhan ke? Tak ada kan? Tidak ada. Tetapi melalui kerjasama Angkasa dengan Klikster ni, full system pun ada. Tapi banking environment tu semua tu akan dapat imbuhan-imbuhan kepada anggota-anggota kita yang menjadi wakil-wakil dealer sebagainya dan juga operasi integrasi sistem ini kan. Jadi kita secara dengan Bank Islam, kita sign MOU dengan bank Islami itu kita buat rangkaian bank-bank besar. Ya. Jadi sekarang ni kalau kita bikin ATM Bank Islam, dia ada Bank Islam, ada Tembang Haji kan. Sikit waktu lagi ada tambahan Kopsya. Mana Kopsya ikut koperasi masing-masing lah. Koperasi tu ni macam branching kita. Ada coding, jadi anggota bagi unit pun ada coding juga. Mudah-mudahan tak ya, doa sama-sama. Terima kasih. Sebagai mewakili pengurusi, iaitu sebagai untuk memangku jawatan pengurusi pimpinan negeri Selangor, bahawa inilah salah satunya kegiatan atau aktiviti pimpinan Masjid Negeri Selangor. Selain selama ini kita bertumpu kepada urusan-urusan fardu ain, tetapi hari ini kita mengorak langkah atau melangkah ke hadapan, kita pergi ke urusan-urusan fardu kifayah. Saya beranggapan bahawa ini adalah satu panggilan fardu kifayah yang sepatutnya sudah dulu lagi kita laksanakan, kita buat, bahawa ini adalah merupakan satu penghijrahan dari soal menambah baikkan ekonomi orang-orang Melayu Islam. Walau bagaimanapun kita belumlah begitu jauh terlambat atau ketinggalan, kerana mungkin dah lepas pada ini kita akan dapat menerima bimbingan daripada kumpulan pegawai-pegawai ataupun koperasi Angkasa yang sama-sama tuan-tuan lihat barisan kepimpinan yang mempunyai kepakaran tentang penubuhan koperasi. Untuk maklumat tuan-tuan, sebenarnya menubuhkan itu lebih mudah daripada kita untuk mengisi atau melaksanakan sehingga koperasi itu berjaya dan mendapat keuntungan, juga dapat mengagihkan keuntungan kepada semua tuan-tuan atau para ahli karya masjid. Jadi saya mengharapkan agar program ini dapat kita sama-sama hayati dan usahakan sehinggakan matlamat yang sebenarnya kita dapat laksanakan sebagaimana hari ini. Untuk makluman tuan-tuan, inilah kesempatan yang saya dapat berikan kepada tuan-tuan, yang mana pimpinan negeri sebenarnya telah berusaha untuk menambah baikkan pengurusan pegawai-pegawai takbir masjid atau pentadbir-pentadbir masjid di seluruh negeri Selangor, terutama sekali berkaitan dengan elaun-elaun imam dan bilal. Pengurusan masjid telah mengadap pengarah Jaktim Malaysia supaya elaun-elaun pegawai masjid, imam dan bilal diseragamkan, yaitu sebanyak
RM750 sebulan kepada semua pegawai. Dan mana-mana pegawai-pegawai yang belum ataupun tercicir atau tidak dapat lagi menerima allowance tersebut, bolehlah berurusan terus kepada urustia kita, iaitu Tuan Haji Fakhruddin Setiausaha Pimpinan Negeri. Selain pada itu juga, pimpinan juga mengajak semua pegawai-pegawai Masjid Negeri Selangor agar kita duduk di bawah satu bumbung, iaitu Pimpinan Negeri Selangor dan juga di pimpinan di peringkat daerah, agar pimpinan itu mempunyai satu kekuatan agar dapat membela nasib para pegawai pentadbir Masjid Negeri Selangor dan di bawah, di daerah-daerah di bawahnya. Jadi inilah sebenarnya, apabila kita mempunyai kekuatan, kita sebenarnya ada kuasa, tetapi kita tidak dapat menggunakan kuasa. Begitu juga dalam ekonomi, kita ada kuasa membeli, tetapi kita tidak ada kuasa untuk menentukan kuasa membeli kita itu kepada kuasa-kuasa yang ada kepada kita. Kita kelihatan begitu ramai, tetapi kita berpecah di antara satu dengan yang lain. Kita tahu tadi bahawa pegawai kita telah pun menjelaskan secara tidak langsung atau secara signal bahawa penyatuan perpaduan itu adalah jalan utama untuk kita menuju kejayaan ke suatu arah yang kita harapkan. Jadi itulah yang dapat saya perkatakan secara ringkas dalam satu program pada pagi ini. Saya tidak bercadang untuk bercakap lebih panjang kerana saya ingin supaya kita punya pegawai angkasa dapat memberikan penjelasan yang lebih ke dalam satu majlis pagi ini. Semoga kita dapat menyampaikan berita-berita yang baik ini kepada karya-karya tuan-tuan yang hadir pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan bahawa urustia telah pun mengadakan 3 kali bermusyawarah untuk menjayakan program ini dan telah pun menunda daripada satu tarikh ke satu tarikh sehingga kita menetapkan tarikh hari ini. Untuk makluman semua karya di seluruh negeri Selangor, urustia kita telah turun ke jabatan-jabatan agama di setiap daerah untuk menjemput pegawai-pegawai masjid supaya hadir dalam satu program pada hari ini. Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun saya berasa syukur. Semoga tidak semestinya ramai itu mendapatkan satu kejayaan, tetapi yang sikit ini itulah sebagai asas untuk kita menuju kepada kejayaan. Jadi saya rasa saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada urustia yang telah berusaha bertumpus-tumpus untuk menjayakan program seperti mana yang kita saksikan hari ini. Segala apa juga kekurangan, kesilapan itu adalah hak kita sebagai manusia. Selalunya kita diuji dan menerima ujian, dan kita juga kena tabah dengan segala ujian. Mudah-mudahan setiap ujian itu akan memberikan satu harapan yang lebih baik kepada kita semua, khususnya umat Islam di seluruh Islam. Jadi saya rasa ampun maaf dari saya sekiranya terdapat beberapa kekurangan dan kesilapan di sepanjang program ini, dan itulah yang termampu di kepimpinan, dan mudah-mudahan kepada masa-masa yang akan datang kita akan cuba perbaiki segala apa juga kelemahan-kelemahan yang ada. Semoga kepimpinan kita akan menjadi satu badan yang lebih bertenaga, lebih baik, dan di samping kita mentadbir masjid, kita juga akan mengurus dari segi soal ekonomi orang-orang Melayu Islam di seluruh Islam. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih saudara pengurusi majlis, tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita harus mengucapkan syukur kepada Allah. Pada hari ini kita bersama dalam program penumbuhan koperasi karya masjid. Jadi kalau karya ini akan menjadi kenyataan. Kita memikirkan bahawa koperasi satu biaka yang baik. Kita tak fikir yang lain. Saya melihat kalau penumbuhan syarikat, kita mengundangkan beberapa perkara yang menimbulkan negatif. Antaranya syarikat ini akan menjadikan masalah yang berasaskan kepada shares. Yang siapa yang pegang banyak shares, dia akan menguasai syarikat. Itu satu perkara yang negatif, paling serius. Sebab itu kita lihat seperti syarikat yang besar, mereka yang banyak share, mereka lah yang menarik. Akhirnya menimbulkan rasa tak puas hati, tak senang di pihak yang ramai. Kita koperasi semuanya sama saja. Kalau share banyak pun, satu juga undi kita. Kita boleh pimpin dan kita boleh dipimpin. Itu beza dia. Jadi maknanya share tidak menentukan kita menjadi pemimpin atau sebagainya. Oleh itu tidaklah menjadi masalah kepada organisasi seperti nanti ini mewujudkan sebuah koperasi bahkan lebih baik daripada syarikat. Dan kita lihat potensi masjid dalam menggerakkan ekonomi ini amat luas. Kita pernah sebut di rata-rata di mana-mana pun Samina diwujudkan, kita menyebutkan ekonomi orang Islam boleh dibangunkan, dan di antaranya melalui aktiviti institusi agama seperti masjid. Maka kita lihat inilah masanya kita merealisasikan perubahan koperasi karya masjid, dan dengan harapan kita boleh mengubah ekonomi orang-orang kita. Dan kita dah lihat berbagai-bagai usaha dibuat oleh kerajaan melalui wujudkan syarikat GLC, mewujudkan sistem payung. Dan kita lihat GLC dan payung kadang-kadang menimbulkan kemarahan pihak yang lain. Ada payung dia tak payung semua, dia payung separuh. Ada GLC juga lawan dengan Bumi Putra dan dengan syarikat lain. Jadi ini semua isu. Mengapa? Karena motif mereka untuk mendapat keuntungan semata-mata dan mencatatkan itu sebagai baru ada untung. Karena tak bermakna sebis ada untung. Semua sebis ada untung. Ada yang untung banyak, ada yang untung kurang. Tapi yang pentingnya sebis kekhidmatan yang kita perlukan. Oleh itu koperasi amat sesuai untuk kita ini oleh masjid masing-masing. Dulu kita namakan koperasi masjid. Sudah ada beberapa koperasi masjid ataupun masjid menubuhkan koperasi. Tapi kita rasa koperasi masjid itu koperasi pegawai ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Koperasi karyah masjid akan menggarap semua anggota yang tinggal dalam karyah tersebut. Oleh itu lebih luas dan lebih penglibatan yang lebih luas dari semua golongan masyarakat. Oleh yang demikian, kita telah menggerakkan perubahan ini. Untuk maklumat tuan-tuan, kita ada 6.600 buah masjid di Malaysia. Maklumat yang lain mengatakan 13.000 kalau kita campur dengan surau-surau. Dan maklumat yang lain mengatakan sekarang surau-surau dikonvert masjid banyak, tapi dia tak mau nama masjid lagi oleh kerana sebab tertentu. Maka jumlahnya pasti tak kurang daripada 6.600 buah. Kalau 6.600 buah ini kita gemblingkan dengan bilangan anggota yang begitu ramai, di potensi ekonomi yang amat tinggi sekali. Jadi oleh itu kita jangan lepas peluang tersebut. Dan tuan-tuan merupakan penggerak, dan kita mesti mengambil sikap, mengambil peranan, membuat sesuatu. Janganlah kita mengharap orang lain lakukan. Banyak berlaku pada masa dia pegang jawatan, dia tak buat. Lepas dia tinggal jawatan, dia minta orang tu buat. Ini yang paling tak betul sekali. Jadi saya berpegang pada prinsip, kalau kita ada, kita buat. Walaupun benda yang kita buat itu mungkin pada pandangan mereka terlalu terpencil atau berrimau, tapi lama-kelamaan apabila kita gerakkan, dia akan nampak kebesarannya. Saya memula keperluan koperasi karya masjid, angkasa mulakan. Tak ramai juga yang faham itu. Hari ini orang dah semua lihat satu potensi yang besar. Bukan kita saja. Jaki pada peringkat awal kurang dah semua.
kurang respon. Hari ini Jatim menganjurkan program untuk koperasi karya masjid. Kita hanya mengisi saja. Jadi berarti masyarakat sudah nampak apa yang kita nampak pada pikiran kita, kalau kita berhalusi dan kita dalami, maka kita lihat ada potensi yang besar. So sekarang ini kami sudah tidak ada masalah lagi. Jatim menjalankan program pengisian yang diminta angkasa dan kita bantu apa yang boleh kita bantu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya harap Selangor akan jadi demikian. Hari ini pun juga saya fahamkan Selangor yang usaha-usaha sendiri kami datang mengisi. Jadi itu merupakan ada pemahaman sudah mula kita berkongsi dan dapat melihat potensi kalau kita menunjukkan meluruh koperasi karya masjid. Perbezaan besar terwujud. Dulu koperasi masjid satu, yang sekarang koperasi karya masjid dua. Yang ketiga, dulu hanya penubuhan saja. SKM hanya menubuh. Ini program bersama antara Angkasa, SKM dan Majelis Agama Islam. Jadi dulu SKM hanya tubuh, kemudian terpulang pertontonan. Angkasa tak terlibat. Hari ini berbeza. SKM bersama, Angkasa bersama. Angkasa membantu apa yang dirancangkan oleh masjid. Ini beza. Jadi kami telah belajar pengalaman kita memimpin koperasi sekolah. Ada 2,400 buah koperasi sekolah. Semuanya maju. Karena mereka itu dipimpin dan terus oleh Angkasa. Kita ada bajet tertentu. Kita buat pastikan akaun dia tahunan disiapkan dan kita pandu dan diri ya. Jadi kita jadikan masjid macam itu. Berarti tuan-tuan bukan perseorangan, bukan hanya tuan-tuan sendiri. Angkasa akan datang bersama dengan tuan-tuan untuk membantu dan mewujudkan perniagaan yang sesuai. Dan cara approach yang kita masuk, kita pilih perniagaan tertentu, perniagaan yang kita fikirkan, perniagaan yang boleh dilibati oleh semua koperasi. Yang kata lain kita pergi secara berkumpulan, secara berfokus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu ya timbang keseorangan, kami akan masuk, kami akan membimbingkan tuan-tuan dan kami akan tunjuk ayah apa perniagaan yang sesuai sebenarnya yang sesuai ada. Pilihlah mana satu yang dipikirkan boleh dibuat. Kita juga merasa lega sekarang ini apabila kita telah menubuhkan koperasi pembiayaan syariah Angkasa, Kopsha. Sebab Kopsha ini boleh membantu langsung apabila soal kewangan, Kopsha akan masuk. Jadi kita akan develop semua aset-aset koperasi, aset-aset koperasi makarya masjid untuk dikembangkan jadi kedai-kedai ataupun komplek rumah sewa ataupun dijadikan tempat learning homestay. Memang begitu hangat dibuat, begitu banyak masjid terlibat. Nanti pula dengan sokan pusat. Contohnya tuan-tuan buat pusat, kita akan datang dengan keuangan wujudkan pusat tersebut. Jadi ini seperti semua aktiviti masjid tuan-tuan sebut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Kita akan datang bantu dan kita pastikan benda itu berjalan. Sebab konsep yang kita akan gunakan ialah konsep sharing. Jadi kita akan masuk kalau kita lihat tidak ada potensi. Sebab bila kita sharing itu Kopsha dia akan menanggung risiko. Sebab Kopsha akan kanan kita. Dia kanan kita kalau buat bangunan kedai tak disewa, ataupun tak boleh digunakan, tak akan masuk. Jadi kita akan bagi buat survey, kita buat kajian, kalau boleh dia memberi potensi yang baik, barulah Kopsha akan masuk. Dan kita gunakan konsep yang berbeza daripada bank-bank yang guna selama ini, yang menggunakan BBA, Bank Discount Aja, based kepada debt financing. Kita akan gunakan Musyarakah Mutanafisah, iaitu equity financing. Bila Musyarakah Mutanafisah bermakna kita berkongsi. Jadi contohnya yang simpelnya, tuan-tuan datang kalau nak beli bangunan, katakan tuan masjid, tuan-tuan pasti ada bangunan nak dibeli. Tuan-tuan bersama dengan Kopsha beli bangunan tersebut. Yang berlaku sebelum ini tuan-tuan beli sendiri, atau bank beli dulu, bank jual balik kepada tuan-tuan. Maka bank sudah markup. Kalau 200,000 dia naik 450,000, bayar 35 tahun. Berarti dia sudah markup 250,000. Kita tak akan berlaku demikian. Bangunan itu masjid nak beli, masjid dengan Kopsha beli. Kopsha bagi 90%, masjid bagi 10%. Ataupun kurang, ataupun lebih, itu pulang. Kalau masjid kata saya ada 50%, okey 50%. Jadi Kopsha 50%. Sudah beli bangunan tersebut, bangunan itu milik kita.
iaitu milik koperasi Koksha dan juga koperasi Korea Masjid. Kemudian apa yang kita boleh buat, kita boleh dapat income daripada bangunan tersebut. Kalau kita sewa, kita dapat income sewa. Jadi saya sewa sebulan 1,000. Kalau tuan-tuan dah keluar 50%, tuan-tuan akan dapat balik separuh daripada sewaan tersebut, iaitu 500 bagi kepada Koksha. Kemudian tuan-tuan dibenar membeli share Koksha. Tuan-tuan beli share daripada harga modal, bukan harga untung. Kalau BBA sekarang ni tuan-tuan tak pernah beli satu. Kalau tuan-tuan nak beli awal, dia denda. Memang itu bank yang lain nak bayar cepat, dia denda. Dia kira dia dah charge. Ini isu yang betul. Jadi bukan cara kita mudahkan. Dan kata lain, kita bersama-sama kongsi beli bangunan itu, dan bangunan itu digunakan oleh kita sendiri. Kita bayar sewa dalam bangunan itu. Daripada sewa itu kita dapat balik separuh 50% lagi kan. Gunakan 50% yang kita dapat beli itu, beli pula share balik. Jadi berarti kita bersama-sama bangun. Bank atau Koksha membantu ahlinya bangun berniaga. Datang dan ajak berniaga. Daripada untuk berniaga itu, dia digambarkan untuk beli share. Jadi berarti setiap bulan tuan-tuan guna RM500 untuk beli share Koksha. Beli harga pokok, bukan beli harga untung. Harga pokok. Apa yang berlaku BBA bukan harga pokok, harga untung yang di-dekap sampai 2 kali ganda. Nampak? Jadi berarti setiap bulan share tuan-tuan akan terus meningkat. Share Koksha akan terus menurun sampai satu peringkat di mana tuan-tuan kontrol share 100%. Dan ketika itu dimiliki sepenuh. Saya lihat ini satu pertama perubahan dalam sistem keuangan negara kita. Saya banyak terlibat dalam perubahan bank Islam di Malaysia dari awal. Datuk saya dari sama juga. Pada masa itu kita hanya memberi seminar. Kalau saya banyak terlibat dalam pemberian seminar keuangan Islam, seminar ekonomi Islam dan koperasi bilik Islam. Saya sebagai pengurusi dan saya juga dalam ABIM terlibat langsung secara membuka pemikiran arah keuangan Islam. Tapi kita lihat pada masa itu hampir semua orang tak boleh faham. Kata bank Islam tak boleh. Pasal dia kata mana boleh dia faham bank Islam bagi pinjaman tanpa untung. Kalau Hasan kata dia kata betul cara bank Islam. Mana pemikiran terlalu jauh daripada yang sebenarnya. Jadi kita terpaksa meyakinkan yang kata bank Islam itu bukan begitu. Ada yang kita bagi kebebasan, ada yang kita bagi untuk perniagaan. Ada yang tijari, ada yang ijtimai. Dia faham ijtimai semua. Kalau kata Islam semua beri. Jadi kami kepada koperasi bilik Islam dalam Malaysia ini saya nak sebut yang pertama membawa sistem keuangan Islam bukan bank. Dengan bangga saya sebut kita koperasi bilik Islam yang memulai saya. Antara kita yang saya dari bawah dan saya dan ada ahli kita. Koperasi bilik Islam. Kami tahun 1971 kita telah tubuh koperasi bilik Islam. Masa perubahan koperasi bilik Islam kami dah menggunakan sistem keuangan Islam. Tapi oleh kerana terlalu remote, orang tak boleh faham. Kalau kita sebut orang tak faham, macam terlalu asing. Jadi berjalan secara kecil-kecilan. Kita gunakan konsep muamalah yang simple, bayar taksi antaranya itu penjualan secara angsuran. Harga pokok harga sama, harga tak mahal. Harga kita jual tanah, lot berbagai lot, 5 hotel lot lebih dibagi kita jual dengan harga yang mahal sikit, agak tinggi sikit lah daripada harga biasa. Tapi terus bayar angsuran taksi diangsurkan dan tak kena dengan BBA. Aina sama sekali kita tolak sama bagai aina yang hari ini digunakan oleh bank. Tahun 1984 baru bank Islam masuk. Bank Islam masuk. Bila bank Islam masuk, bank Islam memperkenalkan BBA, bayar aina. Asasnya bayar aina. Betul pasal dikomunikasikan ini Islam, ayam sembelih, ayam tak sembelih. Ini semua logik yang betul. Ayam sembelih tak sembelih patutnya lagi baik. Sembelih pun dia kata ayam sembelih mahal sikit. Pada masa itu betul tahu apa yang cakap. Saya cukup bawah bila dia kata ayam sembelih, dia kata mahal tak apa. Apa niaga apa yang kira sembelih? Sembelih saya kira mahal murah. Sembelih itu kualiti. Jadi kami pada masa itu pakai bayang tafsir, kita markup sedikit taklah setinggi yang ada sekarang atau bayang murabah. Jadi alhamdulillah kita berjalan secara perangsuran
Akhirnya tahun 1984 barulah Bank Islam wujud. Wujudnya Bank Islam mengenalkan BBA, mengenalkan konsep Bank Ainah ditentang oleh ulama-ulama kita, oleh pemikir-pemikir kita, sekolah 2A khasnya. Saya juga antara yang menentang Bank Ainah, tapi dijawab oleh sekolah kita pada masa itu, sementara ada cara yang lain lebih baik, kita pakai ini dulu. Okeylah, terima. Sampai hari ini kita makin jauh, makin dekat kepada konvensional. Saya dapat beberapa orang banker sendiri yang mengaku sekarang kita makin dekat kepada konvensional, bukan makin jauh, makin dekat lagi. Bahkan bank sekarang pun satu bank ada dua servis dia bagi balik. Dulu dia asing lah, dia balik pula. Oleh itu kita rasa terlalu jauh. Kita balik kepada realiti bank Islam yang sebenar. Image bank Islam bukan seperti image yang ada sekarang. Bahkan disebutkan ini bank Islam compliant. Ada lagi satu bank syariah. Saya buat satu syarikat bawah ini. Dia kata dia nak buat bank syariah, bukan bank Islam compliant. Islam compliant maknanya yang konvensional jangan ubah-ubah jadi Islam. Nah, ini yang dasar. So, oleh kerana kita tidak menumpu dalam bahagian ikuti manasing. Bila tidak masuk dalam ikuti manasing, Syah Tubuh akan introduce produk-produk baru yang ditinggal oleh, saya katakan bukan mereka tak tahu, mereka tinggal. Yang ditinggal oleh bank-bank hari ini dan tak minat dilakukan oleh mereka, jadi kita akan lakukan di antaranya ialah produk musyarakah mutanaqisah. Itu yang saya katakan tadi, musyarakah mutanaqisah, iaitu satu perkongsian yang yang makin mengurang share satu pihak. Jadi kita katakan partnership leading to ownership. Malah kita berkongsi, akhirnya kita bawa pemilikan satu pihak daripada pihak yang kedua. Kontrak ini merupakan kontrak hybrid produk yang terangkum 3 produk tertentu, iaitu pertama kontrak syirkah, perkongsian. Itu kita berkongsi koperasi dengan anggota atau koperasi kopsya dengan koperasi kaya masjid, berkongsi. Yang kedua, kontrak ijarah, leasing, iaitu kita ijarahkan kepada salah seorang daripada anggota kita, ijarah leasing. Yang ketiga, selling and buying, jual balik share, beli balik share. Jadi satu pihak jual share dia, satu pihak beli share. Jadi 3 komponen syariah muamalah dalam itu dijadikan satu nama baru, musyarakah mutanaqisah. Dengan cara ini tuan-tuan, pertama kita dapat beli harga rumah pada harga kos. Yang kedua, kita beli dengan uang yang kita niagakan. Mana kita berkongsi dengan raya masjid, berkongsi dengan workshop. Untuk itu kita beli, daripada untung. Dengan kata lain, kita beli dengan harga yang rendah lah, harga rendah lah. So secara bandingan, kita buat kalau rumah harga 200,000, dia bayar 10%, individu bayar 10%, iaitu 20,000, dan 90% oleh koperasi, 180,000, beli rumah 200, sewa balik kepada anggota tadi, dia bayar sebulan 1,000. Dia bayar sebulan 1,000, dia boleh selesai mengikut BDA 35 tahun. Mengikut musyarakah mutanaqisah dalam 26-25 tahun. Berarti 10 tahun lebih awal. Soalnya berikut timbul, apakah bank kita atau koperasi kita rugi? Tak rugi. Kita pendekkan tempoh. Rugi untungnya bis kepada target berapa persen yang kita nak tahu. Kalau kita nak 7%, kita boleh buat 7%. Nak buat 8%, kita boleh buat 8%. Kita kontrol kebenaran kita, membenarkan share ini dibeli. Itu kita boleh kontrol itu. Kalau kita nak untung banyak, ada cara dia lah. Itu ada formula dia. So kalau begitu, tidak timbul soal kita rugi. Target kita 8% 1 tahun dapat juga. Cuma kita pendekkan. Yang itu 8% nak makan seorang. Jadi sebab itu bank hari ini kalau kita bagi tanya dia nak buat 10 tahun, dia muka masalah. Ini bank dia kata. Kalau awak kata 20 tahun, boleh. 25 tahun dia boleh cek. Contoh 5 tahun ya. Kali dia 5 tahun lagi bagus. Dia nak itu banyak. Dia sabu kita so, kepala kita so sabu. Panjang 25 tahun caranya adalah memudah cara kan, bukan nak menderakan orang. Kita boleh untung, buat perniagaan mesti untung, tapi bukanlah untung mata kepala satu orang, untung kepala semua orang. Jadi dia selesaikan lebih awal, dia boleh ambil pinjaman yang kedua, sama juga. Jadi dengan kata lain, dari segi lipatan ekonomi atau pusingan yang lebih baik,
Instead dapat sebuah rumah, dia dapat 2 rumah. Hari ini tak ada harapan dapat 2 rumah, tuan-tuan. Kalau lebih sebuah rumah 35 tahun, mana tempat? Ada 40-50 dah jago. Go bagus. Dah tinggal lagi. Jadi tak boleh. Jadi tuan-tuan kena lihat ini. Baiknya bila kau bagi kaya masjid ujung ini, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan menjadi satu bank, masjid jadi bank sekarang. Dari macam mana cara bank? Apabila jadi koperasi kalau masjid, jadi yang kasar dulu. Pertama, wajib. Kemudian jadi ahli kopsyar. Bila jadi ahli kopsyar, terus koperasi tuan-tuan jadikan sebagai outlet kopsyar. Jadinya outlet kopsyar, di kopsyar akan introduce beberapa skim. Satu, skim simpanan. Yang kedua, skim perumahan. Yang ketiga, skim pendidikan. Skim namalah dari ada 5-6 skim. Setiap skim itu diwujudkan dalam koperasi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jadi bank. Tuan-tuan boleh campaign semua ahli karya masuk ke akaun tersebut. Dan semua masuk akaun tersebut, uang itu akan dipindahkan kepada kopsyar. Kopsyar akan niagakan. Kalau hari ini tersimpan dalam akaun kita, maka tidak ada return. So kopsyar masuk antara perniagaannya overnight trading. Perniagaan pertama dia buang dah masuk dalam bank. Kalau seluruh Malaysia 9,000 buah koperasi, semua buka akaun yang sama, semua masuk ke kopsyar, banyak kan? Banyak duit. Itu hebatnya kopsyar. Jadi kita kopsyar boleh meniagakan wang tersebut dan akan lebih pulangan. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan dah jadi bank. Tuan-tuan dah jadi bank. Kita akan buah situ branch ataupun oleh pada bank kopsyar. Tuan-tuan dah jadi bank. Jadi berarti ada tuan-tuan suatu Korea. Bapak Ibu. Untuk itu kami bagi sistem kepada tuan-tuan, iaitu sistem BFPGA, sistem koperasi berkomputer. Tuan saya dah cerita tadi. Jadi sistem kita beri print. Tuan-tuan boleh rekodkan ahli Korea, rekodkan perempuan lelaki dan kanak-kanak. Pastikan siap operasional. Ada yang accountant, ada yang lawyer. Kemudian pastikan beberapa orang yang miskin, beberapa orang yang pakai, beberapa orang yang mu'alaf. Semua kita beritahu. Tekan jabatan keluar. Dan tuan-tuan boleh beli pinjaman personal loan. Personal loan. Hari ini personal loan ini jadi buruan semua koperasi. Tuan-tuan tak ada buru lagi, cari di masjid. Koperasi karya masjid akan beri personal loan kepada ahli dia, anggota dia. Dan pada hari Jumaat kita declare, hari ini si Anu dianugerahkan pembiayaan personal loan sebanyak 50,000. Dia tak payah apa nak takut. Dia takut dia apa nama disebut dalam masjid. Nak khutbah boleh sebut. Ya, nak khutbah boleh sebut. Betapa kita umumkan hari ini beberapa orang anggota kita, ahli Korea kita mendapat pembiayaan daripada bank kita. Bukan salah, tak salah. Rukun dah cukup. 5 rukun yang khutbah itu dah ada. Ya, tambahan itu cerita tapi apapun dunia hal dunia. Hal ekonomi umat Islam. Begitu betapa promisingnya pembangunan koperasi karya ini yang saya lihat. Jadi masjid dari segala-galanya. Barulah orang hormat di masjid bukan hanya pergi sembahyang, dia juga kan? Dia skip. Jadi benar-benar itu akan dipimpin oleh angkasa dan tentu yakinlah tuan-tuan tak berseorang, kami akan turun. Yakin dengar saya akan turun. Tuan-tuan panggil saya pergi. Soalnya aku tahu saya baca. Cerita koperasi. Boleh? Terima. Saya baca khutbah koperasi. Selama ni saya baca khutbah koperasi. Itu saya boleh baca khutbah. Kita semua boleh. Ada prof dari Bapak ni kata petang boleh baca khutbah, tapi imam tak biar. Imam tak boleh nak. Baca khutbah boleh, tak apa. Salah aja. Nah, jadi bagaimana kita nak ubah minda mindset kita, masjid tinggal dengan agama saja ataupun ritual saja, ekonomi orang lain. Ini adalah pro. Orang lain ada benda yang tak boleh buat. Kita institusi agama ini boleh membantu negara. Kejayaan ekonomi kita lihat banyak di bawah agama. Tabung haji mengapa naik? Orang semua nampak kehebatan tabung haji kerana agama. Banyak perkara-perkara yang boleh dijadikan peluang ekonomi dengan mengambil agama sebagai vehikel ataupun sebagai peluang yang untuk kita majukan. Mengapa tiap masjid kita lakukan demikian? Kita lihat sekarang ini wakaf. Mengapa hebatnya wakaf?
masih lagi harta di Pulau Pinang itu berbagi ialah harta wakaf. Harta tak wakaf dah habis ya. Jadi kita tak boleh bergantung lagi kepada bukan wakaf. So wujudkan wakaf, createkan wakaf. Kami ada masalah mewujudkan wakaf ini. Sebab wakaf ini undang-undang negeri, negeri. Dia sebut dia wakaf, oh bagi agama Islam wakaf. Mengikut akta wakaf atau bagi nama wakaf, apapun kutipan dalam wakaf mesti masuk tabung wakaf. Bila tabung wakaf tak maju pun, dia pun tak maju. Wakaf kayak apa pun senyap kan, simpannya. Sebab kita punya negara kita, negara pertanian. Wakaf dulu, wakaf pertanian, wakaf hartanah, harta aset mati. Sebab itu dia tak maju. Jadi bila datang sekarang wakaf tunai, dia dah tak tiba wakaf. Dapat tunai pun simpan juga. Jadi orang tak galak beli wakaf. Kita mesti kreatif, tuan-tuan. Kalau saya jawatan wakaf, saya mesti propose yang lebih baik. Saya akan jumpa sekotan untuk bangku. Wakaf sekarang ni dah ubah bangku. Zaman kita dulu, wakaf orang bagi tanah. Ada orang nak bagi duit. Ini orang bagi duit, dia bagi duit, ada kaitan dia. Dia wakaf, ada feeling dia. Saya wakaf masjid. Pasal apa wakaf jadi? Sebab saya duduk sana ni. Saya tak wakaf, saya nak bagi masjid di orang tua, buat apa? Jadi, dua perkara kita perlu ingat. Pertama, dia tak wakaf tunai. Yang kedua, dia beri kepada institusi atau badan yang dia ada kepentingan. Orang angkasa bagi wakaf kepada angkasa sebab dia tahu angkasa akan bantu dia. Orang kaya ini bagi masjid ini kerana tahu orang kaya ini akan bantu dia. Jadi oleh itu kita kena mesti longgarkan. Wakaf dikawal oleh bagi agama Islam. Tapi sistem collection dan sistem pengurusan dilonggarkan. Jadi kita harus buat undang peraturan semua orang boleh buat wakaf. Semua orang boleh mengurus wakaf, tapi daftar kepada jawatan wakaf. Jadi angkasa daftarkan dengan wakaf, dia kawal korporasi wakaf yang dia diuruskan oleh angkasa misalnya. Jadi dengan cara demikian boleh berkembang wakaf. Hari ini tak kembang wakaf kerana media agama Islam kungkung wakaf. Dia kata hak dia tak bawa. Umat Islam kita bermula dengan masjid. Betapa baiknya dan ekonomi negara kita akan berubah. Dan saya beri komitmen kalau tuan-tuan ada tanah di masjid yang nak dibangunkan, tapi dengan syarat mestilah tuan-tuan jadi ahli Kopsya dan buka akaun dengan Kopsya. Dan sekaligus juga masjid punya kutipan ruang diman juga dimasukkan dalam sepadan Kopsya. Tak hilang, dia tak hilang. Kita boleh terima duit daripada bukan properti atau membenarkan Kopsya menerima wang daripada luar. Boleh. Jadi masukkan wang di situ. Jadi kita boleh beri pembayaran berasaskan kepada wang bantuan yang ada dalam Kopsya. Pembayaran kepada koperasi ya. Akaun masjid tetap akaun masjid, kita kacau. Tapi dengan kerana wang yang ada di situ kita sudah memberikan pembayaran kepada koperasi. Dengan demikian tuan-tuan tak akan hadapi masalah keuangan. Yang pertama tuan-tuan boleh buat apabila start dengan koperasi ini, buka skim personal loan. Seluruh ahli Korea akan dibayari personal loan. Limitnya lah jumlah yang itu. Tuan-tuan tak ada wang, Kopsya akan masuk bagi kepada tuan-tuan. Yang kedua, housing loan, pembayaran perumahan, Kopsya juga akan masuk. Yang ketiga, kita punya baru ni iaitu My Co-op, iaitu kita punya handphone. Itu ahli Korea lain. Jadi oleh demikian kita harus kembali kepada identiti masjid itu yang sebenarnya. Yang sejarah awalnya menunjukkan masjid sebagai tempat pergerakan ekonomi. Hijrah awal pun memang didorongi oleh keperluan ekonomi. Rasulullah berhijrah ke Madinah itu hasil daripada kesempitan ekonomi orang Madinah dan menjemput Rasulullah ke Madinah. Dan berdirinya Masjid Quba diikuti dengan wujudnya Suqul Madinah. Suqul Madinah itu rantaian perniagaan baru bagi menggantikan Suqul Yahud. Masa itu ekonomi dikontrol oleh orang Yahudi. Macam negara kita, ekonomi dikontrol oleh mereka. Kita wujudkan satu rantaian baru, Suqul Tauni. Itu pasar koperasi. Jadi kita ada rantaian perniagaan kita sendiri di mana kita boleh buat perubahan dan perjalanan yang berbagai. Oleh yang demikian kita akan dapat memperbaiki keadaan kita. Jadi itulah yang saya lihat
rasmi lagi ya. Jadi saya sangat bayang tu. Jadi mesej saya sikit je. Ilmu semua dah faham, semua orang dah tahu. Nak bergerak je. Ayo, marilah kita bersama-sama dengan angkasa. Dan saya rasa tidak ada masalah lagi, kita semua dah di hujung. Saya juga dah di hujung. Sebelum kita pergi terus, kita buat apa yang boleh kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.